Okey, itu antara keunikan kraft tangan daripada negeri Perlis Indra Kayangan. Nak dapatkan kraft tangan daripada seluruh Malaysia, semuanya ada di sini pada hari ini. Anda cuma perlu hadirkan diri untuk anda melihat sendiri di depan mata anda dan menikmati keindahan, kehalusan tekstil dan juga seni tangan daripada kraft tangan di seluruh negara. Ya, betul. Jadi anda perlu untuk hadirkan diri anda bersama dengan keluarga anda di sini, insya-Allah sehingga 4 Mac nanti. InsyaAllah. Okay. Baik, dan seterusnya Munawar, kita juga nak berbicara berkenaan dengan Institut Kraf Negara, dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Sohibul Azri Ahmad, merupakan pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Kraf Institut Kraf Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Institut Kraf Negara juga turut terlibat dalam memperkasakan ataupun menjayakan lagi sambutan Hari Kraf Kebangsaan 2024 ini. Jadi mungkin kita untuk permulaan ini kita boleh ceritakan kepada penonton apa yang menarik berkenaan pavilion daripada Institut Kraf Negara. Okey, pertamanya saya terima kasih kerana menjemput kami pihak Institut Kraf Negara untuk berkongsi penglibatan kami dalam Hari Kraf Kebangsaan untuk tahun 2024 ni lah. IKN ataupun Institut Kraf Negara ni kita terlibat dengan kita di dalam pavilion kita. Kita ada pameran korporat kita, pameran yang menonjolkan produk-produk hasil pelajar alumni kita dan juga tenaga pengajar kita. Selain itu kita ada juga demonstrasi yang kita tonjolkan berkaitan dengan disiplin-disiplin penghasilan kraf yang melibatkan 6 jurusan. Ada terdiri daripada jurusan seni kraf batik, jurusan seni kraf tenunan, kayu, rotan, logam dan seramik. Dan dalam bersama juga kita akan terlibat dalam aktiviti apresiasi kraf, iaitu program berbentuk bicara yang bermula pada hari ini sehingga 4 Mac nanti. Yang itu kita himpunkan kita punya pakar-pakar daripada kalangan ahli guru, kita punya pakar akademik dan juga pihak-pihak agensi terlibat dengan dalam kraf tangan lah. Wow, okey, demonstrasi tu bila ada tak waktu spesifik yang mungkin mereka yang ingin melihat secara berdepan kan bagaimana? Okey, demonstrasi kita buat pada waktu 10 sehingga pukul 10 malam yang melibatkan kita punya tenaga pengajar lah, yang menunjukkan kita punya kepakaran dan juga kita punya special skill dalam bidang kraf lah. Okey, menarik tu Munawar. Yang kita sudah maklum juga, Institut Kraf Negara ini adalah satu agensi organisasi yang bertujuan untuk melahirkan pelapis-pelapis negara khusus dalam industri kraf negara. Untuk kita memacu kecemerlangan dan juga kesinambungan kraf dan juga kita memperkasakan di sudut peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana keterlibatan para pelajar juga untuk menjayakan Hari Kraf Kebangsaan? Okey, seperti yang saya sebut tadi, dalam kita punya pavilion ada kita pamerkan produk-produk hasil karya terbaik pelajar kita lah, terutama dalam pelajar kita yang lepas yang telah graduat pada 2003 yang lepas. Dan selain daripada itu, pelajar kita juga terlibat dalam aktiviti demonstrasi untuk perasmian besok. Majlis perasmian kita terlibat juga dalam gamelan, persamaan gamelan, akustik, dan pelajar kita juga terlibat dalam dalam bantulah untuk aktiviti lain untuk memeriahkan lagi kita punya Hari Kraf Kebangsaan lah. Okey. Baik, seperti yang dikongsikan tadi, alumni mempamerkan juga hasil-hasil mereka juga antara yang lain selepas mereka habis mungkin sesi bersama dengan IKN. Apa lagi antara program-program yang mungkin alumni masih boleh bersama dengan IKN lagi? Okey, kita juga dalam Institut Negara, kita memang sering melibatkan kita punya alumni, terutama dalam antaranya dalam pengubalan kurikulum kita dan juga mana-mana kita punya alumni yang kembali ke dalam industri, kita memang terlibatkan dalam kita punya aktiviti pembelajaran pengajaran, berkongsi kepakaran mereka, berkongsi kejayaan mereka di luar, sebab ada pelajar-pelajar kita yang berjaya di luar, terutama dalam bidang-bidang batik, logam dan sebagainya. So kita punya alumni tak lokek lah untuk berkongsi dengan kita untuk bersama-sama memajukan IKN. Okey, kita sedia maklum kraf tangan Malaysia ini merupakan identiti kepada negara kita. Itu yang ingin kita tonjolkan kepada antarabangsa, masyarakat antarabangsa. Dan sepastinya bercakap berkenaan kejayaan alumni ini, siapa antara mereka yang pernah melakar nama di pentas antarabangsa ataupun membawa Malaysia di peringkat yang lebih tinggi melalui kraf tangan Malaysia? Okey, antaranya kalau dalam bidang batik, kita semua kenal lah Bujin Kraf, usahawan batik kita, ataupun Cik Omar Haris nama sebenarnya, bukan nama kita, dan juga Wira Tibet kita lah, Cik Fikri yang dalam bidang kraf logam. Mereka ni antara kita punya alumni yang berjaya yang kita boleh highlight lah untuk mewakili IKN.
Okey. Dan bila kita bercakap tentang craft ini kan, kita nak memperkasakan industri ini ialah kita nak menjadi pewaris kepada generasi terdahulu dan juga kita nak kembangkan industri craft ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi apa sebenarnya cabaran untuk kita menerapkan ialah kesedaran masyarakat khususnya generasi muda untuk minat terhadap industri craft ini? Okey, sudah pastilah kita punya banyak cabaran yang kita perlu hadapi, terutama dalam suasana sekarang yang kita banyak terdedah dengan pendigitalan, AI dan sebagainya, dan juga faktor-faktor lain selain daripada faktor itu, faktor-faktor ekonomi dan juga sebagainya. Walaupun craft ni dianggap kita di peringkat IKN, kita menganggap craft ini sangat penting, dan untuk memajukan industri itu di peringkat akademik pendidikan, kita kita menggunakan berbagai platform lah, antaranya melalui kita punya program-program khusus kita, pengumpulan kurikulum kita menjurus ke arah industri. Kita sesuai padankan dan industri semasa lah. Kita melihat juga kecenderungan minat belia kita dalam sama. Dan kita dalam sama kita juga melalui kita punya pendidikan, kita berkempen juga berkaitan kepentingan menjaga kita punya warisan yang membentuk jati diri kita lah. Dan dia sebagai bukti kepada kita punya kepakaran dan juga bangsa kita sendirilah. Itu yang kita laksanakan lah. Betul, saya kira ini antara perkara yang cukup penting lah, sebab generasi sekarang mungkin agak kurangnya pengetahuan berkenaan dengan keris, berkenaan dengan banyak lagi perkara yang lain kan, seni ataupun craft tangan Malaysia itu sendiri. Dan selain daripada itu, mungkin boleh kongsikan apa lagi antara aktiviti yang ditawarkan hari ini untuk kita sama-sama hadirkan di sini, bukan saja hadirkan diri untuk melihat keadaan semasa, dan juga kita dapat banyak ilmu sebenarnya kalau kita hadirkan diri ke sini. Okey, hari ini macam saya sebut tadi, untuk hari ini kita bermulanya program apresiasi craft kita berbentuk bicara. Kita menjemput pakar industri dalam bidang batik, terdiri daripada kita punya usahawan dan juga daripada panel kita daripada ketua program batik kita sendiri, ketujuan kita sendiri, dan akan menyentuh berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan revolusi industri, yang mana hari ini topiknya menarik berkaitan dengan lilin sejuk. Lilin sejuk kan. Kalau kita tengok, kita blog sebelum ni buat produk semua pakai lilin yang panas kan. Betul. So dia lebih mudah dan cepat. So hari ini kita bermula pada pukul 10 nanti. Kita punya program apresiasi craft. Dan setakat ni alhamdulillah kita punya craft pun dah kita jemput ramai juga. Lebih daripada 60 orang akan hadir pada ni. Okey. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa sekarang ini yang menyedari anak-anak mereka sangat minat terhadap industri craft ini. Saya maklum juga ada tadi kita ternampak banting tadi. Jom masuk IKN. Jadi ini salah satu platform yang diberi ruang untuk para pelajar ataupun generasi muda untuk masuk IKN. Mungkin kita boleh war-warkan apa kelebihan sekiranya mereka menyertai IKN. Okey, kita pun sedang membukalah kemasukan ke IKN. Untuk makluman semua, kemasukan ini pada bulan Julai setiap tahun. Kita masukkan kita ke IKN hanya sekali setahun, dan kita buka kepada semua untuk bersama untuk siapa yang berminat dalam bidang seni craft untuk sama belajar di IKN. Macam saya sebut tadi, dalam bidang batik, kayu, logam, seramik, rotan dan tenunan. Boleh datang ke pavilion kita ataupun melalui kita punya website untuk melihat aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan di IKN, dan boleh terus berdaftarlah dengan kita untuk menjadi pelajar IKN lah. Okey, bagaimana Tuan melihat IKN pastinya sudah terlibat lama dengan penganjuran Hari Craft Kebangsaan, dan tahun ini adalah penganjuran untuk tahun 21, tahun ke-21. Jadi bagaimana dari segi sambutan masyarakat sebelum ini, dan mungkin sasaran untuk tahun ini bagaimana? Okey, kita untuk tahun ini kita menyasarkan kalau dari sudut IKN sendiri, kita menyasarkan untuk kita dapat menambah bilangan pelajar lah di IKN, yang mungkin ada sebahagian di luar tak kenal lagi IKN. IKN di mana dan sebagai apa aktiviti di IKN. Dan untuk makluman semua, sekiranya pelajar-pelajar kita menyambung pelajar di IKN, ada banyak ada punya peluang kejayaan di luar kan. Kalau kita tengok daripada data kita, lebih daripada 40% kita punya graduan balik kepada industri, menjadi usahawan dan bekerja dalam industri lah. Kalau kita tengok dalam Hari Craft Kebangsaan ini juga, ramai daripada kalangan usahawan sekarang ini adalah bekas pelajar kita. Dan ada juga pelajar-pelajar kita yang peluang untuk menyambung belajar di luar sangat
terbuka. Boleh menyambung belajar di UiTM, di USM, di UPSI dan lain mestilah. Kerana kita punya pengajian di IKN telah diiktiraf di pihak MQA dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Kita buat 2 program. Itu dia penting kan, daripada mungkin bermula daripada hobi akhirnya menjadi kerjaya kan. Itu dia. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Sohibul Azri Ahmad, merupakan pengarah Seksyen Akademik dan Kemahiran Kraft Institut Kraft Negara. Terima kasih banyak Tuan. Sama. Terima kasih Tuan. Jadi sekali lagi kita war-warkan kepada anda kalau berkunjung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur ini, salah satu tempat yang wajib anda pergi adalah Pavilion Institut Kraft Negara. Betul. Pastinya banyak demonstrasi dan juga aktiviti menarik menanti anda di sana. Okey, sekarang ini kita nak berehat seketika. Selepas ini kita ada banyak lagi perkongsian istimewa sempena Selamat Pagi Malaysia bersiaran dari Kompleks Kraft Kuala Lumpur.